Lepas itu kita pesan yang selalu duduk dalam dunia internet, dalam Facebook macam-macam, awak nak komen-komen lah, jangan laknat orang. Budak-budak sekarang, saya sebab saya tak ada Facebook, saya tak ada alam bunian internet ni, saya tak pernah duduk lama-lama sangat. Saya pening duduk alam bunian-bunian pelik begitu. Kadang singgah-singgah juga tengok, sebab office pun ada official punya Facebook, tengok bahasa pun tak tahulah budak ke orang tua ke apa tak tahu. Nyumpah seranah ni mainan lah. Ada satu perkataan dulu saya jumpa, hanat. Saya tak faham hanat ni apa. Oh, apa dia laknat? Laknat. Hanat dia panggil tu. Oi, Jabatan Agama, hanat. Dia marah, kes apa? Saya tak ingat dah. Kes CJ halal tak lulus ke apa. Hanat dia panggil tu. Saya tanya budak, hanat ni apa? Oi, tuan ni dia nyumpah kita ni. Lah, ini bahasa budak sekarang. Hanat dia panggil. Nak rom. Nak rom ni apa? Anak haram. La ilaha illallah. Dia boleh nyumpah mainan ni. Tak boleh. Laknat ni tak boleh. Dia dalam ada satu hadis Nabi sebut, kita orang Islam ni haram laknat. Haram. Marah lain, laknat lain. Laknat ni tak dibenarkan. Macam kita marah cerita lain. Tapi kalau laknat ni dah kurang hajar sangat. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi sebut, ada beberapa benda yang kita diharamkan, laknat dan caci maki. Haram. Apakah benda-benda itu? Nombor satu sekali, Allah Ta'ala. Tak boleh laknat. Marah Tuhan cerita lain. Jangan laknat. Mungkin tuan-tuan heran, adakah orang laknat pada Tuhan? Ada. Orang yang laknat pada Tuhan ni apabila Allah uji dia dengan ujian yang tak tertanggung oleh dia. Saya pernah tengok satu orang jemaah masjid. Dia adalah jawatankuasa masjid. Orang masjid, orang pencen. Cucu, dia jaga cucu. Anak-anak dia kerja kat lain, dia jaga seorang cucu dia. Cucu dia kecil, umur dalam 7 tahun begitulah. Tengah duduk dalam masjid, datang orang berlari cari dia. Rupa cucu dia kena langgar motor dekat depan rumah, meninggal. Dia balik ke rumah, dia tak cakap apa-apa, dia diam. Cucu-cucu kesayangan, dia diam, nangis dak apa dak. Kebumi anak cucu dia apa semua. Datang orang masjid nak buat tahlil, macam biasalah ziarah. Dia halau balik. Awak datang semua buat apa? Buat tahlil lah apa? Tak payahlah, engkau tak payah. Tuhan ni menipu semua. Tuhan ni mengarutnya. Aku ni apa aku tak buat untuk agama. Aku jaga masjid, sapu tek cicak apa semua. Cucu aku seorang pun dia tak boleh jaga. Sudahlah pergi balik, Tuhan ni tipu je lah. Ini yang saya sebut ni sebab ada telefon. Kalau tak, bahasa dia kasar lagi. Dia carut betul. Dia carut betul. Dia carut betul Tuhan. Dia marah Allah sebab cucu dia, kesayangan dia. Allah Ta'ala ambil. Sabarlah. Siapa yang Allah uji, anak cucunya Allah ambil, sabarlah. Itu tandanya kita ini Tuhan sayang. Sebab itu ada satu hadis qudsi. Allah Ta'ala bila dihantar malaikat untuk cabut nyawa budak-budak, iza mata waladul abdi qala Allah li malaikati qabattum walada abdi. Tuhan setiap kali malaikat pergi cabut nyawa budak, Tuhan personally akan tanya kes itu. Malaikat, dah settle dah cabut nyawa budak tadi? Tuhan tanya bukan dia tak tahu, dia tahu, saja tanya ya. Jangan pula tuan-tuan heran, kenapa Tuhan tanya? Dia tak tahu ke malaikat cabut nyawa? Dia maha mengetahui, tapi saja tanya. Macam kita dengan cucu lah makan aiskrim. Hai, makan apa? Takkanlah tak kenal aiskrim, kita kenal. Saja tanya, saja tanya. Ayat sapaan. Qabattum walada abdi, mu dah tarik dah nyawa anak kepada hamba ku itu. Fayaqulun na'am, malaikat pun jawab, ya kami dah tarik ya Allah. Allah tanya, qabattum samarata fuadihi, kamu dah tarik dah nyawa pengarang jantung, buah hati intan payung orang tu. Sampai begitu Tuhan tanya. Tarik dah hai Tuhan. Habis macam mana? Masa kau tarik, ada dia mengilai-ngilai, menangis ke, menyumpah seranah aku, apa kata? Tidak, katanya. Kata malaikat, hamidaka wastarja' fayakunullah ibnu li abdi baitan fil jannah wazamu baitul hamdi. Malaikat kata, tidak Tuhan. Bila kami tarik nyawa anak cucu dia, dia hanya mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan dia bersabar di atas dugaan tersebut. Allah Ta'ala lantas bergembira, fayaqul ibnu li abdi baitan fil jannah. Kalau begitu, buatkan satu rumah untuk dia dalam surga sekarang.
Wasammuhu baital hamdi, dan tuliskan depan pagar rumahnya, ini rumah orang puji, dapat puji-pujian. Baitul Hamdi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan orang yang Allah uji anak cucunya meninggal kecil, dia tak kelang kabut, dia sabar, dia redha, Allah buatkan dia satu rumah dalam syurga. Mungkin bagi kita, alah dalam syurga lagi mau rumah, duduk syurga sudahlah. Bukan. Rumah dalam syurga ni dia prestige. Tak duduk pun, tapi prestige je. Contoh beginilah, tuan-tuan nak pergi ke Mekah. Orang pun sibuk busybody. Awak pergi ke Mekah, package awak ni duduk hotel mana? Kita pun dengan selamba menjawab, kawan pergi Mekah tak duduk hotel. Asal pula? Kawan ada rumah kat Mekah. Belah-belah Kudai tu, kau beli rumah sana satu. Kan dia lain. Kawan ada rumah kat Mekah. Dia punya pongek dia lain. Mana awak syurga mana duduk? Syurga Firdaus ke? Bawah sikit. Belah mana? Saya ada rumah kat bawah tu. Awak ada rumah kat syurga? Kan lain. Dia tu lain. Sama juga macam kita, macam saya lah orang Kuantan nak datang Kuala Lumpur. Ustaz pergi Kuala Lumpur bila? Pergi hari Sabtu. Duduk hotel mana biasa Kuala Lumpur? Kau tak duduk hotel, kau ada rumah. Kan dia lain, ada rumah kat Kuala Lumpur. Awak nak pergi Jakarta, biasa duduk mana Jakarta? Le Meridian ke mana? Tak ada, kau ada rumah kat Jakarta. Kan lain dia tu. Itu baru ada rumah. Kalau ada orang rumah lagi dia lain lagi. Itu lagi dia lain macam. Awak ni asyik ke Batam, duduk hotel mana? Kau ada orang rumah sana. Umur 16. Umur 16. Dia punya dia lain lagi. Baik itu bila Tuhan buat satu orang tu rumah dalam syurga, prestige untuk dia. Orang lain tak boleh buat, dia yang ada. Special. Special. Baik itu Nabi sendiri, manusia yang Allah uji, semua anaknya meninggal masih hidup, lagi seksa. Anak Nabi ada 7, 6 orang meninggal masih hidup. Anak Nabi yang sulung nama Zainab, meninggal 8 Hijrah. Nabi ada lagi. Anak Nabi yang kedua Qasim, meninggal umur tak sampai setahun. Anak Nabi yang ketiga Ruqayyah, orang Melayu panggil Ruqyah, meninggal tahun 2 Hijrah, umur baru 24 tahun. Anak Nabi yang keempat Ummu Kalsum, dia Ummu Kulsum, orang Melayu panggil Ummi Kalsum. Ummi Kalsum meninggal tahun 9 Hijrah, umur baru 28 tahun. Anak Nabi yang kelima Fatimahuz Zahra. Ini satu-satunya anak yang hidup lepas Nabi wafat. Itu pun 6 bulan saja. Nabi wafat hari ini, 6 bulan kemudian baru Fatimah meninggal. Anak Nabi yang keenam nama Abdullah, juga meninggal kecil, umur tak kurang pada setahun sebelum kerasulan. Dan anak Nabi paling bongsu Ibrahim, ini anak dengan isteri lain. 6 yang pertama dengan Khadijah. Ibrahim pun meninggal kecil, umur tak sampai 2 tahun, tapi sempat bermain. Bayangkan perasaan Nabi, anak dia meninggal, tangan dia lah yang menguruskan anak. Tangan ni yang menyambut kelahiran, tangan ni yang mengkebumikan anak. Apa perasaan? Namu. Sebab itu pesanlah pada saudara mara kita yang meninggal anak kecil, yang sampai sekarang tak habis-habis menangis lagi. Janganlah menangis. Esok jadi Kasim Selamat, buta, jangan menangis. Nabi, anak dia 6 orang meninggal. Awak baru 2 orang. Awak baru seorang, 2 orang, 3 orang. Nabi 6. Mana kalau Nabi lah dengar kaunseling kita, awak nak faham menangis. Tuan, anak saya meninggal. Berapa orang anak engkau meninggal? 2 orang tuan, kena panah petir, seorang jatuh perigi. Berapa orang? 2 orang je. Aku 6. Aku 6. Seolah begitulah Nabi punya perasaan. Apa masalahnya? Aku boleh sabar, takkan kamu tak boleh sabar. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, Nabi marah kita ni laknat ataupun kutuk apa saja Tuhan selain daripada Allah. Tak boleh laknat. Jangan laknat. Macam kita di dunia sekarang ni, bukan aja agama Islam saja. Islam agama yang paling benar. Tetapi kita kena meraihkan juga di dunia sekarang ada 9,900 agama-agama di seluruh dunia. 70% manusia di dunia memeluk 5 agama utama, Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan juga Yahudi. Adapun agama-agama lain, agama Pagan, Tenrikyo, Chaudan, Aikwan, Mandisma, Rastafari, Ratana, Scientology, Yazidisme, Zoroaster, Wicca, Ayahpin dan macam-macam lagi. Itu tak masuk agama Yai. Yai ke Nyai apa nama? Asal daripada Singapura. Nyai. Semua ni agama. Dan kita orang Islam diajar jangan maki hamun. Marah lain, maki lain. Betul dalam Quran, surah Al-An'am ayat 108.
Allah Ta'ala warning, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Manusia, mu jangan maki sembahan-sembahan mereka. Kalau mu maki, nanti dia maki pula aku, kata Allah Ta'ala. Jangan maki. Terutamanya kita yang duduk dalam negara yang berbilang kaum ini, berbilang agama, lagilah kena jaga. Jangan maki hamun orang punya sembahan. Kadang pergi ke kedai rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, dia ada agama macam-macam, Kungfu, Chow, Buddha macam-macam. Tengok dia punya patung, jangan pula buat main-main patung, tak boleh. Ngutuk-ngutuk, oh perut dia beginilah misai, tak boleh. Lalu kat tokong kuil kita nganjing-nganjing, tak boleh. Tak dibenarkan. Sebab hari ni kita buat begitu kat dia, hari esok dia bakar masjid kita. Tak boleh buat begitu. Ini bukan soal keharmonian kaum semata-mata, tapi arahan daripada Allah. Macam contoh rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, dia orang ni Tuhan dia unik oh. Kalau Kungfu Chow apa semua, dia orang punya Tuhan, dia sangat hormat kepada satu dewa, dia panggil dewa tanah. Dewa tanah dia panggil Tu Digong. Tu Digong. Saya Cina ni saya rapat sebab isteri saya, anak saya semua sekolah Cina semua. Jadi saya pun PIBG, AJK sekolah Cina juga lah. Dia mesyuarat satu habuk tak faham, cangkong kong pam, lantang kalah, tak faham langsung. Tapi kita kenal budaya dia. Dia orang Cina ni, dia memang Tuhan dia banyak. Tuhan kekayaan dia saja ada 6-7. Lepas tu dia kaya. Oh, kaya. Oh, Cina kaya sebab dia punya akidah dia kaya. Kekayaan. Dia kan, dia apa yang kita percaya kuat, itu kita akan dapat. Macam orang Cina, India, Melayu kan, orang kata Melayu ni payah nak kaya sebab kita tak berapa minta sangat kekayaan. Tak minta. Contoh budaya rumah orang kahwin lah. Orang Melayu kalau kahwin, dia punya bunyi kompang dia, kita kenal mentaliti dia. Orang main kompang dia bunyi tak untung, tak untung, tak untung, gogi kedebok. Itu je. Tak untung, rugi kedebok. Tak untung, rugi kedebok. Itu je lagu dia. Mana tak untung, rugi kedebok. Itu je. Tengok India punya kahwin macam mana. Kadang-kadang untung, kadang-kadang untung, kadang-kadang untung, kadang-kadang untung. Baik itu India, don't play. India meniaga, jangan main-main. Baik itu orang sampai buat lucu, ni bukan resis, cerita kelakar. Orang buat teka-teki. Kenapa India jarang main bola? Ustaz. Jarang India main bola. Apa sebab India jarang main bola? Bola sepak. Jawapannya, orang India jarang main bola sebab kalau dia dapat corner, dia buka restoran. Itu masalahnya. Ya. Member tunggu depan gol bagi nak gerak. Mana tak angkat-angkat bola, rupa dia buka restoran. Dia pantang corner, mesti dia buka restoran. Tak tengah tak main, dia nak corner ya. Baik tu rumah kedai, ada mamak, restoran lain tutup lah. Tak boleh challenge ni. Dah dia buka 25 jam, mana kita nak lawan? Pekerja dia tak pernah tidur. Tukar orang dia lebih kurang je, tak tahu mana satu. Jadi macam sentiasa tak tidur orang dia. Lepas tu dia punya servis never say no. Tanya apa semua ada. Oh, muka komputer ni kalau kita tanya ada. Lepas tu keluar tak ada abang. Tanya semua ada. Tanya keluar habis sudah abang. Tumbuk sudah ni ke. Tanya semua. Dia punya masjid ni melayan jemaah macam kedai mamak layan customer. Baik tu orang suka duduk kedai mamak. Minum air sirap segelas je, tapi macam anak raja dia layan kita. Buka TV je. Air sirap segelas je. Sampai pagi. Saya pun tengok orang buat live Facebook. Kedai mamak je. Tengok air segelas dua je. Boleh buat live Facebook, ceramah apa semua macam menerangkan dasar-dasar kerajaan. La ilaha illallah. Dia ni tak kisah. Kadang pergi kedai, aneh. Itu telur lembu adakah? Telur lembu. Sekejap abang. Dia pergi. Dia never say no. Dia pergi, dia keluar. Abang, sudah habis abang. Saja teh nak tengok. Dia punya customer service. Itu kadang-kadang untung, kadang-kadang untung. Tapi kahwin Cina tak boleh lawan. Untung. Oh, untung 24 jam.